Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai, dan Syafa mendoakan anda agar anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Untuk episod kali ini, Syafa nak kongsikan dengan anda tentang saka pelesit, di mana saka pelesit ni sinonim dibela oleh wanita, terutama sekali wanita yang telah berkahwin, dengan tujuan untuk kelihatan cantik, dan pada masa yang sama tujuan yang lain ialah untuk menjadi sebagai penunduk, mengongkong suami agar tidak memandang ataupun jatuh hati kepada perempuan lain. Sebelum Syafa mula menceritakan kepada anda tentang kisah seram saka pelesit, kalau anda mungkin baru pertama kali dengarkan kisah seram kat channel Seram Santai ni, Syafa nak jemput anda untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okey, kita terus saja ke kisah yang pertama. Kisah ni dialami oleh Yati, yang mana Yati ni satu petang di tengah minum petang dekat serambi rumah dia, yang mana Yati ni tinggal rumah kampung. Tengah minum petang dengan mak dia dekat serambi, ada sebuah lori masuk. Sebuah lori masuk bawa barang-barang perabot rumah. Tengok-tengok, oh ada orang jiran baru nak pindah masuk ke sebelah rumah Yati ni yang hampir setahun lah tak berpenghuni. Jadi bila Yati tengok, oh ada sebuah kereta dekat belakang lori tu, ada seorang lelaki turun bawa ataupun mengendong seorang nenek tu masuk ke dalam rumah tu. Jadi bila mak Yati ni dia nampak ada jiran baru, dia cakap lah kat Yati, Yati, nanti malam lepas isyak kita pergilah ziarah jiran baru kita tu. Di malam tu Yati dengan mak dia pun pergilah ke rumah sebelah, ke rumah jiran baru mereka ni. Bila pergi tu mereka ni disambut oleh seorang nenek yang sangat cantik. Umur lebih kurang 70 tahun tapi kelihatan macam umur 50 tahun. Cantik, berpakaian baju kebaya, selit bunga mawar sekuntum dekat telinga. Jadi kedua-dua beranak ni pun masuklah bersembang dengan jiran baru mereka ni, iaitu Tok Siah. Okay. Jadi Yati ni, mak dia tengah sembang dengan Tok Siah, yang dia ni perhatilah sekeliling ruang tamu rumah Tok Siah ni. Dia tengok keliling rumah Tok Siah ni, dia cakap baru dia macam cakap dalam hati dia seseorang. Dia cakap baru petang tadi dia orang ni pindah, cepat betul dia orang ni kemas barang, susun elok je. Jadi bila tengah-tengah tu mata Yati ni tertumpu pada satu bilik, yang mana bilik tu, tirai bilik tu berwarna kuning. Jadi tiba-tiba dia nampak anak lelaki Tok Siah Yusof lalu. Jadi Yati ni pun senyum lah. Yati senyum. Yusof ni tak senyum. Muka dia macam ketat tau. Muka dia masam gila kan. Macam dia tak suka Yati ni dengan mak dia datang rumah dia. Jadi Tok Siah ni pun cakap lah dekat Yati, kamu janganlah ambil hati ya. Itu anak lelaki Tok Siah, nama dia Yusof. Dia memang macam tu, tak kawan dengan orang. Kamu jangan ambil hati ya, Yati. Tok Siah tu cakap dekat Yati. Jadi selepas tu Yati ni perasaan dia dilanda dengan satu rasa pelik sebab waktu siang rumah Tok Siah ni tertutup rapat macam tak ada orang. Tapi bila malam rumah terang benderang dengan lampu. Lepas tu Tok Siah ni pula waktu siang siang-siang tak keluar, tapi waktu maghrib dah kelam, dah gelap, baru Tok Siah ni keluar sapu sampah. Satu hari Tok Siah dia tengah duduk, Yati ni tengah duduk dekat rumah dia. Dia tengah duduk kat rumah dekat serambi. Dia nampak lah daripada jauh Tok Siah ni tengah sapu laman tau. Tengah sapu laman rumah. Secara tiba-tiba Tok Siah tu toleh tengok dia sambil melambai-lambai ke arah Yati tau. Yati dia pun terkejut dah. Macam mana orang tua ni boleh tahu aku tengah tengok dia? Kemudian keesokan harinya Yati ni nak pergi hantar kuih. Dia pergi hantar kuih rumah Tok Siah. Daripada dia pergilah bagi salam, tak ada orang pun. Daripada dapur sampai ke depan ni dia jalan, tak ada orang pun. Tiba-tiba dalam keadaan sunyi tu, kesunyian yang orang cakap tengah sunyi tu, dia dengar bunyi macam orang mengerang sakit tau.
Orang sakit dia cubalah cari dari mana arah suara orang mengerang sakit tu datang kan. Tiba-tiba dia kena segah dengan Juso daripada belakang. Ha! Apa engkau buat kat rumah aku ni? Juso macam cekah dia lah kan. Yati ni terketa-keta. Saya nak bagi kuih ni bang. Terus Juso ni ambil pinggan tu macam merampas tau, ambil kasar tau daripada Yati ni. Terus Yati ni balik rumah. Yati ni macam terkejut lah kan. Dia takut tu. Lepas tu kan malam tu dia nampak Tok Siah ni duduk dekat serambi rumah sambil macam duduk tengah jahit sesuatu. Jadi Yati ni pun pergilah. Yati ni pun tanyalah, Tok Siah, Yati nak tanya, kenapa Yati tak pernah nampak Tok Siah ni keluar waktu siang Tok Siah dah malam baru Tok Siah baru Tok Siah keluar sapu sampah. Lepas tu Tok Siah pun jawab lah, oh, dulu Tok Siah pernah cedera dalam kebakaran. Jadi kulit Tok Siah ni tak boleh nak kena panas. Sebab tu Tok Siah keluar waktu malam. Jadi Yati ni pun sembang dengan Tok Siah ni. Tanpa Yati ni sedar, mak dia tengok dia daripada tingkap rumah, daripada jauh. Mak dia ni hairan. Yati ni sembang dengan siapa? Tak nampak orang pun. Dia duduk berdiri depan rumah Tok Siah ni, kenapa? Bila dah malam lewat, Yati ni pun balik lah. Mak dia tanya, Yati, kamu sembang dengan siapa tadi? Mak tengok kamu duduk sorang-sorang depan rumah Tok Siah tu, kenapa? Yati sembang dengan Tok Siah lah. Dah malam ni, pergi tidur. Mak dia suruh pergi tidur. Tapi Yati ni tak tidur. Dia rasa macam pelik lah kan. Kenapa mak dia cakap dia duduk sorang-sorang dekat depan rumah Tok Siah tu, padahal dia sembang dengan Tok Siah. Jadi esok tu pagi-pagi dia nampak Jusoh ni tak ada. Jusoh ni keluar, dia pakai kasut slipper cepat-cepat. Dia bagilah salam, Assalamualaikum Tok Siah. Oh, Tok Siah. Dia masuk, dia cuba tengok dia dekat dapur, dekat belah belakang, belah depan tak ada. Jadi dia masuk rumah tu, dia naik atas secara perlahan-lahan. Dia ketuklah pintu kan, Assalamualaikum. Pintu tu tak berkunci. Jadi pintu rumah kampung ni kan, dia macam ada dua kan. Jadi terbuka sikit. Bila terbuka, Yati ni dia berani, dia masuk lah. Bila dia masuk, sebaik saja kaki dia melangkah masuk kat dalam rumah Tok Siah tu, dia dah bau busuk. Bau busuk macam bangkai menyusut hidung dia. Jadi dia cuba cari dari mana datangnya arah bau busuk macam mayat tu. Jadi dia buka tirai kuning tu, dia nampak ada seorang nenek yang dah tak terurus. Dan memang busuk lah satu bilik tu. Jadi Yati ni pun baliklah rumah. Dia balik rumah, dia beritahu mak dia, Mak, jom tengok Tok Siah, Mak. Jomlah kita tengok Tok Siah. Jadi masa tu kebetulan ayah dia dekat rumah. Ayah dia pun tengoklah. Ayah dia dengan mak dia masuk je dalam rumah Tok Siah. Masing-masing tutup hidung tau. Pegang hidung tutup sebab busuk. Jadi ayah dia cakap, tak apalah, macam ni. Kamu dengan mak kamu pergi panggil jiran-jiran yang dekat ni. Ayah pergi panggil Tok Imam dengan orang masjid. Jadi masing-masing pergilah. Jadi masa jiran-jiran dan beberapa orang jiran datang ke rumah Tok Siah ni, Jusoh balik. Mula Jusoh ni marah. Jusoh cakap, apa korang buat ramai-ramai dekat rumah aku ni Dia macam orang cakap dia segah kan, dalam keadaan yang marah. Jadi Tok Imam ni datang untuk tenangkan dia. Tok Imam ni kata, Sabar Jusoh. Kami orang kampung ni nak datang bantu kamu. Kamu jangan risau. Kami tak akan mempulaukan kamu. Kita ni hidup bermasyarakat. Kita kena saling bantu-membantu. Aku duduk merata. Semua orang tak suka aku sebab mak aku ni belasaka. Dia cakap macam tu kan. Jusoh cakap macam tu. Macam ni. Tok Imam cakap macam ni. Kamu bertenang. Biar Tok Imam panggil kawan Tok Imam untuk uruskan ibu kamu. Daripada pandangan Tok Imam tengok ibu kamu ni dah lama sangat meninggal. Jadi dalam keadaan yang muka Jusoh ni berubah. Dia pun rasa macam sedih lah kan. Dia rasa sedih. Tak apalah. Dia tak sangka ada juga orang nak bantu dia sebab
Dia dah pindah hampir 10 rumah, 10 tempat dia pindah. Semua orang tempat lain pulaukan dia. Orang kampung tak suka kawan dengan dia sebab mak dia ni bela saka. Jadi Tok Imam ni pun panggil lah kawan Tok Imam ni untuk mengeluarkan saka ataupun membuang saka yang ada pada Tok Siah ni. Jadi masa jenazah Tok Siah ni dimandikan, jasad Tok Siah ni orang cakap dia punya daging ni relai. Bila disentuh tu dia macam dah luruh satu persatu lah, sikit-sikit luruh kan, sebab dia dah lama meninggal dunia. Kemudian beberapa hari selepas Tok Siah ni dikebumikan, dah disemadikan, Yati dia mengalami mimpi tau. Mimpi dia didatangi oleh Tok Siah. Tok Siah di mana dalam mimpi tu Tok Siah tu cuba bagi dekat Yati ni dengan barang kemas, macam-macam barang lah kan. Jadi dia cerita mimpi tu dekat mak dia. Mak dia pun teruslah bawa Yati ni pergi jumpa dengan ustaz. Dan selepas tu dia tak mimpi lagi kan. Yati tak mimpikan lagi Tok Siah ni. Pelesik ni kalau orang tua-tua dulu kalau ada belalang hijau masuk dalam rumah, mesti cepat-cepat suruh anak cucu pukul sebab itu dipercayai adalah jelmaan pelesit untuk masuk ke dalam rumah. Dan zaman dulu dukun-dukun dulu kalau tak ada pelanggan ataupun tak ada pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan dekat dukun-dukun ni dia akan bela pelesit tau. Bila dia bela pelesit, kalau dia tak ada pelanggan dia suruh pelesit ni pergilah rasuk siapa-siapa orang kampung mana-mana. Kemudian dukun ni dia pergi untuk selesaikan masalah tu, keluarkan pelesit dia. Jadi daripada situlah dukun ni dia akan dapat duit. Itu salah satu pelesit ni dibela pada zaman dulu. Okey. Untuk kisah yang seterusnya ni, Syafa nak kongsikan dengan anda tentang kisah Sri Ayu. Kalau minggu lepas Syafa menceritakan Sri Ayu ni dia telah berkahwin dan Sri Ayu ni dia ada kelebihan hijab mata dia terbuka. Dan kisah ni yang Syafa nak ceritakan kepada anda ni ialah ketika Sri Ayu berusia 5 tahun, di mana ketika itu hijab mata dia bukan baru saja terbuka lah. Kanak-kanak ni, untuk pengetahuan anda, bayi ni dia bila dia memang hijab dia mata dia terbuka tau bila dia lahir. Sebab tu kita tengok kadang-kadang bayi ni dia nampak benda tu dia menangis. Jadi bila bayi ni membesar akan ada mata dia ni, hijab mata dia akan tertutup bila dia besar hijab mata dia akan tertutup secara perlahan-lahan. Dan jika orang cakap kanak-kanak tu ataupun seorang bayi tu diberi kelebihan, dia besar bila dia besar hijab mata dia tetap terbuka macam Sri Ayu yang dialami oleh Sri Ayu, di mana Sri Ayu ni dia punya keturunan memang boleh ataupun memang hijab mata dia terbuka. Okey. Kejadian ini dialami oleh Sri Ayu ketika Sri Ayu masih lagi kanak-kanak, yang mana masa tu Sri Ayu ni berusia 5 tahun Okey, masa berusia Sri Ayu ni 5 tahun, dia ikut bapak dia ni berpindah dekat satu felda dekat Negeri Pahang. Dan dekat rumah tu, dekat kita faham felda ni mesti ada dekat kawasan rumah dia mesti ada macam ada kelapa sawit. Jadi memandangkan Sri Ayu ni dia mempunyai kelebihan hijab mata terbuka. Dia bila seseorang tu hijab dia terbuka, dia bukan sahaja boleh melihat tetapi dia juga boleh mendengar. Semasa Sri Ayu tinggal dekat situ, masa umur dia 5 tahun, dia sering dengar suara merintih, suara orang menangis, macam-macam suara gaib ni didengar. Jadi nak dijadikan kisah, hampir sebulan macam tu dia tinggal dekat rumah tu. Satu malam dia tidur. Dia tidur dekat ruang tamu dengan kakak dia. Dia nampak ada satu ataupun seekor kucing tau. Kucing hitam bermata merah datang mencakar-cakar dia punya rambut tau. Mencakar-cakar dia punya rambut. Jadi malam keesokan harinya dia letak bantal. Maksudnya bantal dia tidur, lepas tu belakang bantal dia tidur tu dia letak lagi satu bantal macam tu jugalah. Dia letak kat kaki dia, letak dekat depan kaki dia tu satu bantal. Tapi kucing hitam bermata merah tu tetap datang dan mencakar-cakar rambut Sri Ayu. Jadi dia pun bagi tahulah dekat ayah dia yang ada kucing hitam suka mencakar rambut dia waktu malam. Dia bagi ayah dia menganggap
itu adalah biasalah kan, kanak-kanak ni kalau mak bapak ni dia lebih anggap anak dia ni berimajinasi ataupun sekadar mimpi. Jadi mak ayah dia ni pun tak ambil berat sangat lah, sebab masa tu Sri Ayu ni dia ada adik lagi, adik kecil, berusia lebih kurang 5 bulan macam tu. Jadi setiap malam, selepas itu setiap malam, bila malam je, mesti Sri Ayu ni dia akan mengalami satu perasaan yang menakutkan. Dia rasa sangat menakutkan, rasa macam dia akan menangis kan bila dia tidur. Bila dia nampak aja kucing tu mencakar-cakar rambut dia, dia akan menangis kan, sambil dia macam menunduk peluk bantal tu, dia menangis. Dia menangis. Jadi selepas tu dia macam berubah daripada dia tak cakap banyak, dia suka menyendiri. Jadi bapak dia mula sedar tentang perubahan yang dialami oleh Sri Ayu. Jadi bapak dia pun berjumpalah dengan ustaz. Bila bapak dia jumpa dengan ustaz, ustaz tu cakap kucing tu yang mengganggu Sri Ayu ni ialah kucing jelmaan pelesit, yang mana ada perempuan yang amalkan ilmu asam garam, di mana ilmu asam garam ni ialah ilmu untuk mengongkong dan menunduk suami daripada memandang perempuan lain. Dan ilmu ini, ilmu asam garam ni, di mana siapa yang amal ilmu ni, dia tak boleh pegang garam dengan tangan, ustaz tu cakap. Okey, setakat ini sahaja kisah seram yang Syafa nak kongsikan dengan anda. Dan kepada anda yang mungkin tak dengar lagi kisah seram hantu raya bapak mentua ni, pastikan anda dengar, dan Syafa akan sediakan link dekat bawah tu, anda boleh tekan. Anda boleh lagi dengar tentang kisah seram yang dialami oleh Sri Ayu. Okey, terima kasih kepada anda. Dan Syafa mendoakan anda sentiasa dimurahkan rezeki, diperbanyakkan rezeki, diperluaskan rezeki, dan anda dikurniakan kesihatan yang baik. Dan jika anda masih lagi mempunyai mak dan ayah, mak dan ayah mertua, Syafa mendoakan mereka sentiasa diberi kesihatan yang baik, dan agar anda boleh lagi berbakti kepada mereka. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Seram Santai. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.